Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So sekali lagi pendedahan dan pencerahan YB Menteri di dalam Dewan Rakyat terkait dengan kes melibatkan GISBS. Kalau sebentar tadi Menteri Agama membuat pendedahan kenapa GISBS ini sesat, ya, dalam erti kata lain melibatkan agama, akidah, amalan dan sebagainya. Sekarang ini sahabat semua, saya ingin membawakan anda Menteri KDN Datuk Seri Saifuddin Nasution membuat pendedahan berkaitan dengan jenayah, ya, ataupun perilaku yang salah, ya, melibatkan GISBS ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton pencerahan dan juga pendedahan panas, ya, daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaker, ahli-ahli yang berhormat, saya berdiri di sini untuk mengetengahkan satu isu yang sangat penting yang telah menarik perhatian seluruh negara, yakni siasatan yang sedang berlangsung terhadap Global Ikhwan Services and Business Holdings, GISBH, dan implikasi serius terutama terhadap kesejahteraan wanita dan kanak-kanak. Penting untuk saya nyatakan bahawa ketika kenyataan menteri ini diberikan dan nanti akan diikuti dengan perbahasan, adalah mustahak untuk kita berikan kepekaan bahawa siasatan masih berlangsung dan prosiding mahkamah juga sedang berjalan. Sudah ada kertas siasatan yang berakhir dengan pertuduhan dan masih ada lagi kertas siasatan yang sedang dilengkapkan. Polis di Raja Malaysia dan beberapa agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri sedang giat menjalankan siasatan menyeluruh. Sifat siasatan ini sangat kompleks kerana ia ikut melibatkan rangkaian syarikat yang beroperasi di dalam dan di luar negara, 18 negara luar. Dan fokus adalah terhadap tujuan untuk menyembunyikan sifat sebenar operasi di depan wajah perniagaan. Tapi di sebaliknya, seperti disebut oleh Menteri Agama, ada elemen penyebaran ajaran yang menyimpang yang telah pun dibuat oleh keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan. GISBH ini adalah inisiatif yang ketiga. Yang pertama adalah Pertubuhan Al-Arkam. Yang kedua adalah Rufaka Corporation Sdn Bhd. Kedua-dua ini statusnya adalah oleh kerajaan terdahulu telah pun dibuat pengharaman. Bukan saja gerakan pertubuhan ini, tapi juga aktivitinya dan juga bahan penerbitan juga telah disenaraikan sebagai haram dari sudut undang-undang negara kita. Dalam konteks inilah, PDRM memberi tumpuan kepada beberapa undang-undang penting yang berkaitan, termasuklah terhadap operasi syarikat dan aspek kebajikan dan pelindungan terutama kanak-kanak dan wanita dengan mengguna pakai akta-akta yang di bawah kawal selia KDN, khususnya polis, dan tentunya dalam siasat itu tidak terhenti dengan pasukan polis sahaja. Untuk makluman Yang Dipertua, bahawa siasatan ini ikut membangkitkan sejumlah agensi, termasuklah Kementerian Pendidikan, termasuk juga Kementerian Wanita, Keluarga dan Kanak-kanak mainkan peranan penting, kerana di sana ada Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita juga ada Jabatan Peguam Negara, Kementerian Kesihatan, Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Kimia, Jabatan Agama Islam Negeri, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Pendaftar Pertubuhan,
Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran untuk Pendaftaran Negara dan senarai yang panjang. Kenapa Akta Kanak-Kanak ini di bawah YB Menteri Wanita sekejap lagi akan membuat minister statementnya? Kerana ini akta yang menyediakan rangka kerja yang komprehensif untuk melindungi kanak-kanak daripada penderaan dan pengabaian serta tanggungjawab ibu bapa dan penjaga. Kita juga menggunakan Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 kerana ini undang-undang khusus menangani jenayah seksual terhadap kanak-kanak dan memastikan bahawa pelakunya tidak lepas daripada tindakan undang-undang. ATIPSOM ini apabila melibatkan elemen pemerdagangan manusia ataupun buruh paksa. Kalau dalam siasatan ini mendapati bahawa adanya perbuatan di mana kanak-kanak di bawah umur ini diminta bekerja, kemudian tanpa bayaran gaji dan sebagainya. Itu antara aspek siasatan yang kita teliti. Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957. Akta ini menghendaki menjadi tanggungjawab orang yang mengetahui tentang satu kelahiran, memaklumkan dan membuat pendaftaran. Ini penting sebab ini akan membawa kepada identiti yang sah dan maklumat ibu bapa direkodkan dengan betul. Apabila polis mengambil tindakan, ada satu bahagian kita panggil tangkapan. Ada satu bahagian kita panggil menyelamatkan. Yang kita selamatkan adalah 625 kanak-kanak. Kita asingkan pula pecahan kanak-kanak yang sudah ada identiti diri. Ada sijil lahir, ada MyKad. Ada juga kanak-kanak yang tiada sijil lahir, tiada MyKad. Ada yang lambat daftar. Ada juga terdiri kanak-kanak yang kita kategorikan sebagai tidak sah taraf. Menjadi tanggungjawab kerajaan, sementara siasatan dibuat untuk membetulkan keadaan ini, tapi kerajaan juga harus memikirkan masa depan kanak-kanak ini. Memberikan identiti yang betul, yang sah, mengikut peraturan undang-undang dalam negara kita. Kemudiannya, aspek kebajikan kanak-kanak ini akan diberi perhatian di bawah tanggungjawab kementerian yang lain. Misalnya, selesai identiti diri, itu akan memastikan kebajikan mereka terjaga, kemudian mereka dikembalikan kepada pendidikan arus perdana. Kita ke arah itu. Kita guna pakai kanun keseksaan. Tentunya pelbagai seksyen dalam kanun ini menangani kesalahan berkaitan dengan pelbagai aktiviti di dalamnya, termasuklah kalaupun melibatkan jenayah terancam. Jadi ini antara asas kepada satu-satu tindakan siasatan dibuat. Ada juga Akta Kesalahan Keselamatan, langkah-langkah khas yang digunakan apabila satu perintah tahanan reman diberikan, boleh jadi 7 hari campur 7 hari, atau 7 campur 5, atau 7 campur 3. Tapi kerana ramainya mereka yang ditahan, maka tempoh reman itu dianggap belum mencukupi. Maka kita guna pakai Akta Kesalahan Keselamatan, langkah khas untuk memastikan bahawa siasatan itu tuntas, lengkap. Akta Syarikat 2016, akta ini menghendaki siasatan dibuat bahawa mana-mana syarikat yang ditubuhkan mengemukakan penyata kewangan yang tepat dan mengekalkan ketelusan dalam operasi mereka. Dan siasatan yang berjalan setakat ini ikut mengguna pakai akta ini. Lalu ikut dilakukan juga penyiasatan di bawah Akta Anti Pengubahan Wang Haram, Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001 yang istilah biasa kita sebut sebagai AMLA. Dilakukan money tracking, kemudian ke mana punca wang itu, di mana dibelanjakan dan tujuan apa wang itu dibelanjakan. Dan ketika kita membincangkan isu-isu ini, saya mengajak ahli-ahli yang berhormat untuk mengiktiraf bahawa walaupun siasatan sedang dijalankan, perkara ini tetap merupakan satu isu kepentingan awam yang signifikan. Perbincangan kita mesti mematuhi peraturan Parlimen sambil membenarkan siasatan yang bermakna ke atas kebimbangan-kebimbangan yang saya anggap mendesak ini. Adalah penting bagi kita untuk mendekati topik ini dengan sensitiviti, memandangkan sifat ataupun elemen jenayah yang terlibat. Kementerian dan kerajaan mengambil serius tuduhan-tuduhan ini. Namun adalah penting bahawa kita menjalankan siasatan secara menyeluruh berdasarkan undang-undang sedia ada sebelum membuat kesimpulan atau penilaian. Yang jelas, tiada motif politik sama sekali
dalam kerajaan mengendalikan kes ini dan jenayah terhadap kanak-kanak berlaku. Kes yang sudah disabitkan itu tertuduh membuat pengakuan, sudah dipenjarakan 10 tahun. Itu melibatkan penderaan terhadap kanak-kanak. Dan ada kes yang sudah pun dituduh. 15 kes sudah dituduh setakat ini dan menunggu tarikh perbicaraan. Wujud pelanggaran terhadap banyak undang-undang. Dan kita perlu menjalankan siasatan dengan betul, bertanggungjawab dan membiarkan proses undang-undang mengambil tempat yang sewajarnya. Yang kedua, tentunya bergerak ke hadapan, kita juga harus mengambil kira beberapa perkara lagi. Ya. Melanjutkan siasatan keluar negara bukan satu tugas mudah. 18 negara. Kalaupun kenyataan awal Ketua Polis Negara turut menyebut kegagalan syarikat ini untuk membayar cukai pendapatan atau cukai perniagaan dengan lembaga hasil ataupun wujudnya perbuatan tidak membayar gaji misalnya. Apabila polis luaskan siasatan kepada entiti perniagaan ini di luar negara, 18 negara, tidak membayar cukai dan tidak membayar gaji, itu adalah merupakan kesalahan yang serius di negara-negara berkenaan. Untuk itu, pihak polis sudah pun memulakan langkah menghubungi negara-negara yang berkenaan dengan kita menggunakan pakai MLA, singkatan untuk Mutual Legal Agreement, bagi memudahkan kerjasama itu dibuat. Dan sementara Yang Berhormat Menteri Agama sudah pun memberikan kenyataan, saya ingin mengesahkan bahawa siasatan pasukan polis setakat ini ikut mengesahkan ada pengakuan bahawa amalan terhadap ajaran aurat Muhammadiyah ini masih lagi dilakukan oleh kalangan yang kita tangkap dan di soal siasat masih juga berlaku. Jadi kalaupun ada kenyataan di luar yang menyebut bahawa mereka sudah pun tidak lagi mengamalkan itu kenyataan. Kita akan hanya bercakap berasaskan kepada butiran dan dapatan siasatan yang berlaku. Ya, dan Jabatan Pendaftaran Negara juga tidak selesai di sini. Kita akan membina family tree untuk mengesan susul jalur bagi mengelakkan masalah nasab ke depan nanti. Kerana kompleksnya apabila anak-anak ini ditinggalkan dalam keadaan tidak mengenali susul galur keluarga. Itu semua dilakukan secara telus oleh pakar-pakar psikologi kita. Di polis kita ada D11, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka inilah yang ini melibatkan peranan yang besar bilangannya. Ribuan anggota polis dan juga pegawai kerajaan di peringkat kementerian-kementerian memperhalusi isu ini satu persatu. Diasingkan setelah dilakukan apa yang kita panggil sebagai proses crisis intervention terhadap kanak-kanak ini. Ada elemen traumanya, ketakutannya, ada aspek penderaannya, ya, yang itu real, suatu yang nyata dan bukan mudah satu proses ini nak diambil, terutama kalau melibatkan kanak-kanak di bawah daripada had umur yang boleh bercakap dengan berani berterus terang. Ya. Itu adalah proses yang sedang berjalan dan saya akhiri kenyataan ini kerana nantinya saya dipahamkan bahawa akan dibuka kepada perbahasan dan kita akan memberikan maklum balas selepas itu. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, saya menangguhkan mesyuarat sekarang dan akan bersambung semula jam 2.30 petang. Alright, so itu dia pencerahan daripada YB Menteri kita, Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri KDN, ya, berkaitan dengan GISBS ini, unsur-unsur jenayah, unsur-unsur yang melibatkan eksploitasi, ya, penderaan kepada kanak-kanak dan sebagainya. Jadi sahabat semua, ya, sekejap lagi dalam sesi petang nanti kita akan mendengar dan saya akan memilih satu-satu perbahasan yang melibatkan GISBS ini. Jadi tanpa membuang masa, sampai di sini sajalah ya. Jadi kita akan tunggu untuk update perbahasan yang berikutnya. Dan sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan ya berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap dua ton keinginan.
Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.